So dia ada 2 je lah subtopik. Sekejap ada siapa baru masuk ke? Tak ada. Okay. Okay. So experiment problem, kita akan main dengan term yang kita panggil sebagai critical point dan critical number, critical value. So critical number ni basically dia merujuk kepada X value kita. Critical value ni merujuk kepada Y value kita. So macam mana nak cari critical point ni? Point mestilah dalam bentuk ni. Ni bentuk apa ni? Bentuk point lah, tulis koordinat. Mesti dalam bentuk X, Y. So sebab tu nama dia point. So tengok soalan tu betul-betul. Soalan tu minta critical number ke, critical value ke, critical point. So macam mana nak dapatkan critical point? Kita kena differentiate function kita dan samakan dengan kosong. So kita akan dapat 2 lah. Satu, bila kita differentiate tak samakan dengan kosong. Satu lagi kita differentiate not defined. Not defined ni infinite number contohnya. Dy dx sama dengan infinity pun kita boleh dapatkan kita punya critical point juga. Okay, sebab critical point ni ada 2 cara. Is either dy dx equals to 0 atau dy dx is not defined. So kalau dy dx sama dengan kosong ni kita panggil dia sebagai stationary point. So apa beza critical point dengan stationary point? Sama. Cara nak cari dia sama. Dy dx sama dengan kosong. So soalan boleh tanya critical point, soalan juga boleh tanya stationary point. Cuma critical point ni kita boleh juga samakan dia dengan infinity. Okay, selalunya soalan akan tanya stationary point lah. Critical point tu merujuk kepada stationary point. Macam mana cara nak buat dia? Kita differentiate macam biasa, kita samakan dengan kosong. Okay, so dalam petak ni dia punya summary. So the stationary point can be obtained by solving dy dx equals to 0. And the critical point can be obtained by solving dy dx equals to 0 or dy dx equals to infinity. So kita tengok satu contoh. Okay. So saya tak berniat nak tunjuk solution ni ke awak. Tapi ingat nak buat sendiri tapi tak apalah. Kita tengok je solution ni. Kita ada, dia kata find the critical point for the curve. So awak jangan pelik bila dia sebut curve ni. Curve ni maksudnya samalah dengan function apa semua tu. Semua fx ni adalah function curve ke apa. Benda-benda ni semua kita boleh buat graf kan. So sajalah dia panggil function tu sebagai curve. So jangan pelik bila soalan tu tanya curve. Yang penting kita ada y sama dengan ini. So dia tanya critical point. So macam mana kita buat? Kita differentiate macam biasa. And then samakan dengan kosong. Awak akan dapat x value. So bila dapat, sebab dia tanya points. So ingat bila dia tanya points, kita nak value x dengan y. So kita dah dapat x. Kita nak cari y dia. When x equals to apa, kita akan dapat y dia pula. When x equals to apa, kita akan dapat y dia pula. Soalan saya adalah macam mana awak nak dapatkan y ni? Substitute x dekat dalam. Dekat dalam. Dekat y ni ada orang dia dah excited, dia dah differentiate, dia pergi substitute x tu dekat dalam yang differentiation ni. Salah lah. Kita nak y. So masukkan dalam function yang ada y. Okay, so the critical points are negative 2, negative 16 dengan 1, 11. So itulah cara nak cari dia. First, kita buat apa? Kita differentiate. And then kita samakan dengan kosong. Bila kita samakan dengan kosong, kita akan dapatkan x value dia. And then kita substitute dalam y untuk dapatkan y value dia. So senang saja kalau soalan tu tanya critical points. Okay, satu lagi soalan yang tanya critical point. Dia bagi satu function. Kita differentiate. Okay. Memanglah nampak senang sebab solution yang saya dah bagi. Sebenarnya yang susah tu bahagian differentiate ni. So differentiate ni. Kalau awak perasan, kita kena pakai product rule U dengan V. Tapi saya tak tunjuk lah sebab awak pun dah tahu macam mana nak buat product rule kan.
Okay, so ni dia pakai product rule and then dapat jawapan. Samakan dengan kosong, step dia dapat value of x. Okay, dapat value of x and then the critical points are dapatkan value of y. Okay, so tengok dekat sini. Awak perasan tak awak punya differentiation ni ada 12 tolak 8x1, satu lagi 5x kuasa 2/5 kita kena samakan dengan kosong. Okey, masalahnya sekarang 12 tolak 8x boleh sama dengan kosong. Tapi 5x kuasa 2/5 tak boleh sama dengan kosong. Ada kat situ, kita tengok. Tapi dalam kes ni, kenapa kita samakan juga dengan kosong? Sebab kita kata untuk cari critical point, kita boleh guna dua cara. It's either kita samakan dengan kosong ataupun dia adalah not defined. So, bila dia not defined, kita boleh samakan dia dengan kosong. Tapi secara logiknya, ini tak boleh sama dengan kosong. Tak boleh sama dengan kosong. Tapi kenapa kita boleh sama dengan kosong? Sebab kita nak cari critical point. Kalau soalan tu tanya stationary point, apa akan terjadi? Jawapan dia ada satu je, which is ini sahaja jawapan dia. Ini, kosong-kosong ni tak boleh. So critical point adalah 1.5, 3.19 dan 00. Tapi kalau soalan tanya stationary point, apakah stationary point awak? 1.5 dengan 3.19 sahaja. Yang ni tak boleh sebab dia not defined. Stationary point kita hanya boleh cari bila f prime x equals to 0 tu defined, which is boleh sama dengan kosong. Okey, faham ke beza stationary point dengan critical point sekarang? Faham, Cikgu. Faham. Okay, so critical points dua-dua ni, stationary point satu ni sahaja. Okay, ini case sebab differentiation kita ada denominator. Ini kenapa saya kata secara logik tak boleh sama dengan kosong? Sebab denominator sepatutnya tak boleh sama dengan kosong. Adik nak main apa? Oh, dia nak naik bird. Bukan bird tu dragon. Okay, adik pergi tengok TV dulu ya. Okay, so types of stationary point. Okay, stationary point ni pula ada jenis dia iaitu sama ada dia maksimum ke, minimum ke ataupun point of inflection. So, maximum minimum tu macam ni lah. Okay, ni kita panggil minimum point. Ni kita panggil maximum point. Yang ni kita panggil points of inflection. Dia bertukar daripada minimum jadi maksimum macam tu. Okay, so cara untuk tentukan dia punya point yang kita dapat tadi. Sebenarnya point ni kan 1.5 dengan 3.19 ni. Ini kita nak panggil dia maximum point ke sifat dia lah. Minimum ke maksimum sifat dia. Kita kena pakai first derivative test ataupun second derivative test. Okay, so kita tengok pula macam mana nak buat first derivative test dengan second derivative test ni. Okay, kat sini cakap given that function ni use the first derivative test to determine the local extremum. Okay, sekarang dia dah tak sebut stationary point ke, dia tak sebut critical point ke, dia sebut local extremum. Extremum ni merujuk kepada sifat dia, minimum atau maksimum. So bila dia sebut extremum, awak kena cari adakah dia minimum ataupun maksimum stationary point tersebut. Adakah dia minimum ataupun dia maksimum. Okay, step dia sama saja. Mula-mula kita cari dulu kita punya stationary point. So macam mana nak cari stationary point tadi? Samakan, differentiate and then samakan dengan kosong and then awak akan dapat value of x. So kita akan dapat 3 value of x kat sini. So cakap dengan abang dan kakak. Mama bukan cakap seorang-seorang. Mama cakap dengan tu. Lagi ramai tu. Adik nak cakap tak payahlah.
Okay, so bila X sama dengan negatif 1, kita dapat Y sama dengan kosong. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 1. When X equals 1, Y sama dengan kosong. So samalah macam tadi. Ini adalah kita punya stationary point. Okay, macam mana nak guna first derivative test tu? Kita, sebab kita dah dapat all kosong negatif 1 dengan 1 ni, kita akan buat jadual. So jadual tu lebih kurang macam jadual inequality awak. So ini adalah X kita. X kita range dia di antara negatif infinity sampai negatif 1. Negatif 1 sampai kosong, kosong sampai 1, 1 sampai infinity. Okey, ini kalau X kita ada 3 value ni. Okey, contoh contoh X saya sama dengan kosong dengan 1. Apa jadual yang saya nak buat? Negatif infinity, Infinity, kosong, kosong negatif satu, infinity, kosong, kosong, kosong satu, satu infinity. 1 infinity. Okey. Nampak tak macam mana nak buat nilai X ni? Okay. And then kita akan test. Sebab tu nama dia first derivative test. Kita akan test dekat dia punya first derivative. Kita dah cari kan first derivative ni tadi. 4x cube minus 4x. Apa yang kita akan test? Kita akan masukkan apa-apa value di antara negatif infinity sampai kosong. So apa value antara negatif infinity sampai kosong? Let's say saya ambil negatif 1. Saya masukkan dekat dalam ni. And then dapat jawapan tu positif ke negatif. Itulah yang terjadi kat sini. Okey, contohnya kat sini kita ambil daripada soalan ni. Ni contoh saya tadi. Ni negatif infinity sampai negatif 1. Bagi saya satu value di antara negatif infinity sampai negatif 1. Negatif 2. Okey, negatif 2 masukkan dekat dalam ni. Negatif 2 kuasa 3, negatif 8, kuat darab 4 dapat negatif juga. Tolak 4 darab negatif 2. So awak akan dapat positif ke negatif value. Bila awak substitute negatif 2 dekat dalam f prime x ni, awak akan dapat negatif value. So kita tulis negatif kat sini. Okey, negatif. Ingat graf linear bila positif dia macam ni, garisan dia. Ni positif. Kalau negatif macam ni garisan dia. So kita akan lukis garisan dia adalah garisan negatif. Kenapa kita lukis garisan negatif? Sebab kita dapat first derivative tadi negatif. Okey, sekarang kita akan ambil di antara negatif 1 sampai kosong. Bagi saya satu value di antara negatif 1 sampai kosong. Let's say negatif 0.5. So saya akan substitute. Awak bolehlah letak ni dalam calculator, letak apa dalam calculate tu. Tulislah formula ni 4x cube minus 4x. So senang awak tekan CALC saja. And then masukkan negatif 2. Then masukkan negatif 0.5 pula. Dapat value apa bila masukkan negatif 0.5 dalam 4x cube minus 4x? Positif. Positif. So that's why lah kat sini positif. Okay, nak tanya apa? Ya. Yang negatif 0.5 ni masukkan dekat fx. F prime x. Ni, F prime x. Okay. Sebab tu nama dia first derivative test. First derivative maksudnya merujuk kepada F prime x. Okay, good question sebab memang akan ada orang yang masukkan dekat fx. Kalau awak masukkan fx, awak dapat sebenarnya value of y. Kita tak nak value of y, kita nak tahu first derivative test. Dia positif ke negatif. So positif, masukkan ni. Okay, ni pun sama. Let's say kita masukkan 0.5. Awak calculate je. Masukkan 0.5 dalam 4x cube minus 4x. Awak dapat negatif. So garisan dia negatif. 1 sampai infinity. Let's say awak masukkan 2. Pun awak akan dapat value positif. So ni bukan value yang saya letak ni. Boleh jadi apa-apa value lah. Yang penting value tu betul. Janganlah dekat di antara 0 sampai 1 ni awak pergi letak 2. Tak boleh lah. Sebab dia di antara 0 sampai 1, apa-apa nombor di antara 0 sampai 1. So bila kita dah dapat macam ni, okay, apa yang kita nampak, kita boleh buat macam ni. Okay, macam mana saya buat macam tu? Sebab garisan dia ini dan ini. So dekat negatif 1 ni, maksimum ke minimum? Minimum. So dekat negatif 1 ni, minimum. Okey, dekat kosong pula. Ni kosong kan? Ni kosong Maximum. kan? So dia maksimum. Macam tu. Sorry.
Ni maksimum. And then dekat 1 pula dia minimum. Okay, macam mana saya tahu minimum minimum ni? Sebab daripada garisan yang kita buat tadi, dan ini adalah minimum. So dia cari nilai Y, then stationary point mesti kalau dah ada X mesti ada Y dia. So negatif 1, 0, 1, 0 dan juga 0, 1. So saya kata tadi minimum dekat negatif 1 dengan 1. Negatif 1 dengan 1 dia minimum. Dan maksimum dekat 0, 1. So ini kita panggil sebagai local extremum. Kita bukan stop sampai dapat, okay ni negatif 1, 0. Ini 0, 1. Ini 1, 0. Kita bukan berhenti setakat dapat stationary point. Kita kena guna ni first derivative test ni untuk test stationary point awak ni sifat dia minimum ke maksimum, itu yang kita panggil sebagai local extremum. Okey, faham ke? Faham cikgu. Okey, awak akan faham sekarang sebab kita tengok solution dia. Awak akan stuck bila awak buat sendiri nanti. So ini jelah step dia sebenarnya. Lepas ni kita terus buat latihan lah. Okay, find the local extremum. Sama juga, maksudnya kita nak cari stationary point. Tapi stationary point tu kita kena determine whether dia minimum ataupun maximum. So sama, kita cari f prime x. Okay, yang ni panjang sikit lah nak cari f prime x dia sebab kena guna quotient rule. So dah dapat. Okay. Kita dapat macam ni. Tapi tengok, kita ambil 4 minus 4x squared sama dengan kosong sahaja. Kita tak consider 1 plus x squared ni. Kenapa kita tak consider dia? Sebab denominator tak boleh sama dengan kosong. So sebab tu kita ambil yang atas sahaja untuk kita dapatkan value of x tadi. Ingat ni stationary point. Kita tak ambil yang tak define. Kita ambil yang define sahaja. Yang boleh sama dengan kosong sahaja. So x kita negatif 1 dengan 1. So apa yang kita akan buat dekat dalam table nanti? Negatif infinity sampai negatif 1. Negatif 1 sampai 1. 1 sampai kosong. Sama step dia. Terpilih apa-apa nombor di antara negatif infinity sampai negatif 1. Let's say negatif 2. Negatif 1 sampai 1, let's say 0. 1 sampai infinity, let's say 2. Value-value ni kita masukkan dekat dalam f prime x kita. So yang ni awak boleh letak dalam calculator and then tekan CALC sahaja. Kita tak nak value tu, kita bukannya nak value, let's say awak masukkan negatif 2 pasal awak dapat negatif 18 contohnya. Kita bukan nak negatif 18 kat sini, kita cuma nak tahu dia negatif ataupun positif. So kalau negatif, kita letak negatif lah. Kalau positif, tak kisahlah apa-apa pun, positif 100 ke, positif 200 ke. Tapi kalau value dia positif, kita akan letak positif kat sini. And then kalau kita masukkan 2 pula, kita dapat negatif. So sama, negatif garisan dia macam ni, positif garisan dia macam ni. So apa yang kita nampak kat sini, dekat negatif 1 kita akan dapat minimum value. So negatif 1, negatif 2, ini adalah minimum value. Dekat 1 kita akan dapat maximum value. So 1, 2, ini adalah maximum value kita. Okay, so betul tak kat sini? Negatif 1, negatif 2 minimum point. 1, 2 adalah maximum point. Okay, so far dah 2 soalan ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Okey je madam. Okay, flow dia sama je. Kita cari differentiation samakan dengan kosong. Cari dia punya nilai x. Lepas tu buat first derivative test. First derivative test. Okay, second derivative test pula, yang ni saya rasa awak pun dah pernah belajar kat sekolah untuk tentukan nilai tu sama ada maksimum ataupun minimum. Okay, dia akan cakap lah, soalan tu akan cakap nak cari ekstrimum tu guna first ke ataupun second derivative test. Kalau dia tak cakap, awak boleh guna dua-dua. Okay, kalau saya lah, kalau dia tak cakap, saya akan guna second derivative test sebab saya rasa lagi senang. Okay, kita tengok macam mana nak buat second derivative test. Okay, first kita differentiate ni.
So y dapat dy dx. Okay, 3 x kuasa 3 jadi 3x squared minus 6x. Okay, tak cukup lagi. Kita kena buat second derivative. Okay, kita samakan dulu dengan kosong. 3x squared minus 6x kita samakan dengan kosong. Lepas tu 3x x minus 2 equals to 0. So x equals to 0. X equals to 2. Kita akan dapat dua value of x. X sama dengan kosong. X sama dengan 2. Sama juga macam tadi. Kita nak tahu dekat kosong dengan 2 ni positif ke minimum ke maksimum. So apa yang kita buat, kita dah tak buat table macam tadi. Sebab table tadi adalah untuk first derivative test. Untuk second derivative test, kita akan differentiate ni lagi sekali. Nama pun second derivative test. So d squared y over dx squared sama dengan berapa? Anyone? Hello? 6x minus 6. 6x minus 6. Okay. So awak pun test when x equals to 0, kita akan dapat d squared y over dx squared sama dengan Negatif 6. negatif Negatif 6. 6. Bila kita dapat negative value, menunjukkan bahawa x sama dengan kosong ni adalah maksimum. Maksimum. Okay, saya tak salah ya. Memang dia kata kalau ni negatif, maksudnya itu adalah maximum point. Okay, and then kita check pula when x equals to 2, d squared y over dx squared sama dengan apa? 6 darab 2, 12. 12 tolak 6, 6. Positif ke negatif? Positif. Positif. So dia Minimum. adalah minimum. Sebab dia nak point, ingat kita baru ada x sama dengan kosong, x sama dengan 2, kita nak y dia. So when x equals to 0, f0 sama dengan 6. When x equals to 2, f2 sama dengan 8 tolak 12 tambah 6, 2. So siapa yang maksimum? 0, 6 adalah maksimum. 2, 2 adalah minimum point. Tulis macam tadi lah. Madam. Ya. Soalan ni kalau dekat PSPMD ada sketch. Sketch? Maksud sketch? Kan kita dah Oh, dia suruh lukis. Ah, Tak ada. Maksudnya kalau dia suruh guna second derivative test, kita terus guna second derivative test lah untuk tahu dia maksimum ke minimum. Minimum tak payah sketch. Okay, madam. Okay. Okay, next kita tengok ada B dengan C tu sama je step dia. Mula kita cari dy dx sama dengan 2 kuasa 3, 6. 2 darab 3, 6. 6x kuasa 2 tolak 24. And then kita samakan dy dx ni sama dengan kosong. So kita akan dapat 6 x kuasa 2 tolak 4. So kita akan dapat x squared x minus 2 x plus 2 sama dengan kosong. So x sama dengan 2 dengan negatif 2. So kita cari d squared y over dx squared. Dapat 12x tolak 12x saja. Lepas tu kita carilah when x equals to 2. When x equals to 2, d squared y over dx squared sama dengan 12 darab 2, 24. So when x equals to negative 2, d squared y over dx squared sama dengan negatif 24. So ni minimum, ni maksimum. So kita cari F2 sama dengan, okay, masukkan dalam calculator 2x cube minus 24x plus 5. Calculate 2. Kita dapat negatif 27. F negatif 2. Kita dapat 37. So 2 negatif 27 minimum ke maksimum?
2, negatif 27 ni minimum ke maksimum? Minimum. Minimum. Negatif 2, 37. Ini adalah maksimum. Maximum. Okay. So yang seterusnya ni pun sama saja. Boleh buatlah. Step dia cari dy dx. Lepas tu dapatkan nilai x sama dengan berapa. Lepas tu cari d squared y over dx squared. Lepas tu kita test when x sama dengan apa. Lepas tu kita cari dia punya y value. So kita pun dapatlah maksimum dengan minimum point dia. Sama saja. Okay, itu adalah first dengan second derivative test. Okay, optimization problem. Oh, boleh dah. Cuboid has length. Okay. Sekejap saya tengok dalam untuk concept practice. Okay. A cuboid, okay, kita tengok ni solving optimization problem. Okay, tadi awak dah belajar macam mana nak cari stationary point, critical point dengan nak tentukan sifat dia maksimum dengan minimum menggunakan first dengan second derivative test. Okay, yang ni nak buat hari ni ke nak buat next lecture? Next, madam. Hari ni Okay. ada. Dia kata hari ni. Hari ni. Ragu-ragu Next, madam. Okay. Okay, tak apa. So hari ni awak hadamkan dulu yang first second derivative test untuk cari maksimum minimum. Tak susah pun. Dengan critical point tu boleh buat konsep praktis soalan nombor 1 sampai 5. Okay. Okay, madam. Okay, itu saja untuk hari ni. Solving optimization problem. Kita jumpa hari Rabu dengan rate of change. Rate of change dah belajar tak masa PDT dulu yang XPDT? Ya, chain dulu kan? Ada. Ada. Ada, madam. Okay. Okay, itu saja untuk hari ni. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya ke? Tak ada, madam. Madam, Ya, masa Sharma. exam tu, yang Khamis ni, perlu on camera ke? Dia ada cakap on camera ke? Tak pasti. Tak. Tak ada kan? Rasa tak ada. Dia cuma cakap siapa yang ada problem, kena tunjukkan bukti lah apa problem dia tu. Alright. Okay. Madam, Ya. sekejap lagi ada tutor ke? Nak meet ke? Nak telegram je? Telegram. Okay, okay saja. Yang penting kerja saya adalah siapkan soalan nombor 9, 11, 12, 15 dengan 17 tu kan. Kalau dah siap boleh hantar. Dan untuk tutor ni juga saya nak kalau dah siap sampai nombor 17 tu dan solution pun saya dah hantar. Okay. Saya nak minta awak check balik awak punya group assignment. Sekejap lagi saya akan post apa benda yang penting pasal group assignment yang awak kena check balik lah. Sebab saya tak nak awak hantar and then dapat markah yang teruk. So kalau boleh saya nak semua orang dapat markah yang okey lah. Kadang-kadang tu dia biar je kat kawan dia, biar kawan yang check sendiri kan. Dah bagi-bagi soalan, lepas tu pandai lah kau tak boleh sentuh sebab dia group assignment. So kalau satu soalan tu ada yang salah, semua orang bertanggungjawab lah. So saya nak jadi awak check balik betul-betul group assignment tu dan saya akan bagi dia punya tips and trick untuk group assignment tu. So tutor petang ni tolong siapkan sampai nombor 17 tu. Kalau dah siap, siapkan group assignment tu dan kalau dah siap boleh buat soalan konsep praktis tadi topik 10 nombor 1 sampai 5. Okay, P1 dengan P3 kan petang ni? Madam. P3 nak ni ke? Nak meet ke?
Tak Telegram, madam. Okay, Telegram apa-apa tanya WhatsApp saya lah. WhatsApp kat PM saya je lah. Alright, Okay. madam. Okay, Okay, thank you madam. everyone. Thank you, Bye. madam. Thank you, madam. Assalamualaikum. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, Sabar madam. return, bye.